Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung perbincangan kita daripada kitab Fiqhul Akbar muka surat 27. Tajuk tidak boleh mengkafirkan orang beriman. Qala al-Imam Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain wa la nukaffiru musliman bi dhanbin min adh-dhunub wa in kanat kabiratan idza lam yastahillaha wa la nuzilu anhu ismal iman wa nusammihi mu'minan haqiqatan wa yajuzu an yakuna mu'minan fasiqan ghayra kafirin. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebab mana-mana dosa yang dilakukannya walaupun ianya dosa besar, selama mana dia tidak menganggap ianya halal, dan kita tidak menghilangkan, yakni membatalkan daripadanya nama iman, dan kita menamakannya sebagai mukmin pada hakikatnya. Harus boleh jadi dia seorang mukmin yang fasik tetapi tidak kafir. Ini satu masalah yang sangat penting kepada kita ni sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana orang telah mengucapkan dua kalimah syahadah, dia mengaku bahawa Allah itu Tuhan yang layak disembah, tidak ada sebarang sekutu bagi Allah SWT, dan Nabi SAW itu adalah hambanya dan juga rasulnya, maka bererti dia telah masuk dalam Islam. Jadi masuk dia dalam Islam dan juga dalam iman ni dalam keadaan yakin, pasti dah terang dah. Dia mengucap dua kalimah syahadah, ngucap depan tu qadi ke, ada ngucap di pejabat depan tu imam ke, ataupun mana-mana orang Islam, itu kira dia naik saksi. Dia telah bersaksi menyaksikan bahawa dia tu adalah ahli tauhid. Jadi dalam keadaan dia yakin dan tasdik, pada dia membenarkan, maka tidak terkeluar darinya dengan semata-mata melakukan dosa. Jadi dalam kaedah ada disebutkan, sebagaimana seorang itu dikira Islam dengan yakin, maka kita tidak boleh mengeluarkan dianya itu daripada Islam melainkan dengan yakin juga. Orang masuk Islam dengan dua kalimah syahadat, maka yakinlah dia sebagai orang beriman. Dan kita tidak boleh mengeluarkannya itu dari lingkungan Islam, daripada daerah Islam, mereka dengan benda yang dia diyakini juga. Macam dia sembah berhala, macam dia kata bukan Allah Ta'ala saja tahu ilmu gaib, wali-wali pun tahu ilmu gaib juga. Maka dikira pada ketika itu dia tidak seorang mukmin. Dia seorang yang musyrik, mensyirikkan Allah Ta'ala, yakni dia letak sifat mutlak Allah Ta'ala tu pada mana-mana makhluk, itu panggil syirik. Mana menyamakan mana-mana makhluk dengan Allah Ta'ala, itu dikira syirik. Pengakuan ahli neraka, dia kata iz nusawwikum bi rabbil alamin, kita telah menyamakan kamu ni, orang yang kita sembah atas dunia dulu ni, orang kafir kata iz nusawwikum, kerana kami telah menyamakan kamu ni dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi orang Islam kalau dia buat dosa, kedudukan dia tu tetap sebagai orang beriman. Cuma dia tu diminta bertaubat.
Jadi dia buat dosa, tak kira dosa besar, apatah lagi dosa kecil, dia tetap dikira sebagai orang yang beriman juga. Walaupun dalam hadis Abu Dzar, ma min 'abdin qala la ilaha illallah dakhala al-jannah wa in saraqa wa in zana. Mana-mana hamba yang mengucap la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi dia masuk syurga ni dia kena mukmin. Kalau kafir tak boleh masuk syurga. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Wa in zana wa in saraqa, wa in zana wa in saraqa. Berapa kali Abu Dzar kata kepada Nabi, tanya pada Nabi, Nabi jawab lagu tu juga. Maknanya dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba yang mukmin tidak menjadikan dia kafir. Tetapi dalam kitab kita ni dia kata mukmin yang fasik, mukmin yang derhaka kepada Allah Ta'ala, dia tidak taat. Jadi pada orang beriman ni, kalau dia sempurna iman, maka dia tidak akan buat apa-apa maksiat. Pada ketika dia buat maksiat, iman dia lemah, sehingga kadang-kadang iman itu tercabut. Tetapi bila dia balik semula, sesal daripada dia buat jahat tadi, dah iman itu mari semula pada diri dia. Jadi dalam bab ni, ni dalam nota kita nombor 67 ni, kita hurai dah sikit tadi baris dua pertama. Tidak boleh dihukum kafir kecuali apabila ada sesuatu yang meyakinkan yang terbit daripadanya, iaitu apabila dia menolak Islam atau mengingkari sebahagian dari Islam. Dia tak sah pada mana-mana perintah Allah Ta'ala, dia engkar, maka dia dikira sebagai kafir lah. Sebab kafir ni, di antara makna kafir, orang tu dia engkar, tidak percaya, dia tolak, dia tak nampak ketetapan Allah SWT. Bagaimanapun orang beriman yang melakukan dosa tetap bersalah. Yang ni dia terdedah kepada kemurkaan Allah dan dikira fasik, yang ni terkeluar daripada taat dengan sebab mengerjakan dosa-dosa besar. Inilah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Berbeza dengan golongan khawarij. Mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka kerana telah jatuh kafir. Orang khawarij ni, mana orang yang awal-awal dulu mereka yang tolak Sayyidina Ali, tolak Muawiyah, tolak belaka. Jadi dia kira oleh kerana semua ni lari daripada ketetapan Allah SWT, maka dikira mereka ni tidak Islam dah. Itu pokok khawarij, cepat menghukum orang lain terkeluar daripada agama, atas dasar orang ni buat dosa besar. Mu'tazilah pula mengatakan dia dinafikan nama iman darinya. Tak boleh kita nak panggil dia beriman, dan juga bukan kafir. Kita nak kata dia kafir tak boleh juga, tetapi dia berada di antara dua kedudukan. Jadi di kalangan Mu'tazilah ni, orang ni dikatakan sebagai manzilatun baina manzilatain. Dia berada di tengah-tengah, tidak mukmin, tidak kafir, tak masuk syurga, tak masuk neraka. Satu golongan lagi kita tak sebut di sini, dia ada kaitan juga, iaitu golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ni kata buat apa pun dosa, besar atau kecil, iman tetap tidak tergugat. Iman sebetulnya boleh masuk syurga tanpa bimbang. Ini golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ni sampai moden banyak. Dia kata tak apa, kita buat maksiat masuk syurga juga sebab kita orang beriman. Itu dia panggil golongan Murji'ah. Seolah-olah dengan ada iman ni boleh lesen masuk dalam syurga. Jadi golongan ni dia mirip dengan orang-orang Kristian lah. Orang Kristian ni kata dia, kalau kita cinta kepada Nabi Isa, Yesus, kita akan masuk syurga. Tak kira lah buat dosa apa.
atas nama Yesus boleh masuk syurga. Orang Syiah lagu tu juga. Orang Syiah ni kata dia atas nama cinta pada Sayyidina Ali, atas nama cinta kepada Fatimah, atas cinta kepada Husain, pasti masuk syurga. Itu bagi dia leseng. Leseng besar. Tak kira lah buat dosa ke apa. Tapi demon ni bagi dia tak mungkin kita buat dosa sebab dia ada lalu jalan keluar. Perzinaan dia kata ini nikah mut'ah. Padahal rumah tu rumah pelacuran. Tapi bila akad nikah tu dengan tu email dia dah bayar sikit-sikit masuk kopak balik pukul 12 malam, tu kontrak dia. Bayar sikit-sikit cukup je automatik lah cerak. Bayar berapa? Atas nama agama, atas nama dapat pahala. Jadi itu kira dosa besar berzina. Tambah pula letak atas nama agama, letak nama nikah pula. Itu bagi dia tak apa sebab menghidupkan kononnya ajaran Sayyidina Husain, ajaran imam-imam ahli bait. Jadi bagi mereka tak apa. Atas nama cinta kepada Sayyidina Husain, atas nama cinta pada Sayyidina Ali, buatlah dosa gapo pun tak apa. Umat Nabi Muhammad pun ada juga. Umat kita ni. Dia terpalit juga. Dia kata kita ni asal kau cinta pada Nabi tak apa. Semaya kau gapo kau dah. Tak apa hak lain. Kita lara. Asal kau kita ni masuk bulan Rabiul Awal, kita hidup ingat pada Nabi. Jadi pahal lagu tu. Tak kena. Kita ingat pada Nabi dengan arti kita ikut sunnah dia, ikut ajaran dia, risalah dia. Nabi ni kita kena letak dalam diri kita ni, kena raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul. Yang ni risalah ajaran yang dia bawa itulah kita kena patuh. Tanpa terikat dengan mana-mana hari, dengan mana-mana bulan. Jadi cinta ni, sebab itulah Allah Ta'ala kata bab cinta pada Nabi ni, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala kerak petai lagi penyakit yang menimpa kepada orang Yahudi, orang Nasrani dulu. Allah Ta'ala kerak petai lagi. Dan waktu kata bila kita cinta pada Nabi Musa, bila kita cinta kepada Nabi Isa, tak apa lagu-lagu mana pun akan selamat daripada murka Allah Ta'ala, akan masuk dalam neraka sekejap kah. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita ni kalau masuk dalam neraka metah 2-3 hari lepas tu habis. Sebab apa? Sebab dia kira kita ni nahnu abnaullahi wa ahibba'u. Kita ni anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau masuk neraka metah je. Jadi dia letak atas nama cinta. Orang Yahudi, orang Nasrani, dia letak atas nama cinta. Kalau masuk neraka sekejap. Jadi Allah SWT untuk umat ni, Allah Ta'ala kerak petai lagi. Mana-mana orang dakwa kasih kepada Allah, kasih pada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kata pada Nabi Muhammad, berilah arahan kepada umat kamu kalau kamu kasih pada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah, kamu kasih pada Allah, otomatik kasih pada Nabi, kamu kena ikut Nabi Muhammad, kena ittiba. Ittiba ni segala ajaran yang dibawa oleh Nabi kena patuh, kena ikut betul-betul, tidak kurang, tidak mengurangkan dan tidak melebihkan. La azidu alaiha wala ankus, kata seorang sahabat, aku tidak akan tambah dan aku tidak lebih. Nabi kata aflaha in sadaqa, dia akan masuk syurga, dia akan berjaya kalau dia benar. Dalam kata-kata dia tadi, kalau dia kata la azidu alaiha wala ankus, aku tidak tambah dan tidak pelebih, maknanya dia ikut betul-betul ajaran Nabi. Jadi kita ni tak boleh nak letak atas semata-mata cinta saja, kena ittiba. Allah Ta'ala kat petai lagi. Jadi dalam bab ni, dalam bab
dosa-dosa besar yang dilakukan oleh manusia ni, dia tetap dikira sebagai orang beriman. Allah Ta'ala pun panggil sebagai orang beriman juga. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan taubat nasuha, dengan sebenar-benar taubat yang ikhlas. Asa rabbukum, pasti Tuhan kamu. Maknanya kalau janji daripada Allah Ta'ala, asa tu dikira benda pasti. Pasti Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu. Jadi jaminan untuk menghapuskan dosa ni tidak mungkin berlaku kalau tidak buat dosa. Jadi Allah Ta'ala kata bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa. Maknanya kamu orang beriman melakukan dosa, bertaubatlah. Jadi dia dalam keadaan buat dosa tadi, tetap Allah Ta'ala panggil sebagai orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi kalau kata sebut bertaubat ni, dia automatik sebut sekali dengan taubat tu orang beriman. Maknanya taubat kerana dosa. Taubat kerana dosa. Jadi disuruh orang beriman supaya bertaubat. Maknanya dalam keadaan dia buat dosa tadi, sebelum dia bertaubat pun tetap dipanggil sebagai orang beriman. Kemudian di sini ada disebutkan orang beriman tetap sebagai Islam, sebagai mukmin, walaupun dia buat dosa-dosa besar. Jadi dosa besar ni apa? Dosa-dosa besar ni maknanya terang, jelas sekali larangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mana-mana kesalahan, ya larangan berkenaan dengan perkara tadi jelas Allah Ta'ala larang. Mana-mana benda, ya dengan jelas sekali Allah Ta'ala kata ni salah, ni masuk neraka. Larangan tu tak ada berselindung, tegas. Maka itu dikira sebagai dosa besar. Dosa kecil ni pula, maknanya dosa yang kesalahan itu tidak disebutkan dengan larangan, itu tidak disebutkan dengan tegas, dan tidak ada ancaman azab yang berat. Tidak ada ancaman azab yang berat. Dan kalau kita buat perbandingan pula antara dosa besar dengan dosa kecil ni, mana beza dia? Selain yang kita sebut tadi, iaitu mudarat dia tu, kerosakan dia tu lebih besar lagi, lebih besar. Dosa besar, kerosakan dia tu besar, akibat tu berat. Kalau kata zina, habis bunuh keturunan, capu tak tahu mana, orang ni tak tahu dia ni anak siapa dah. Hak kahwin ni dengan tak tahu dah. Hak ni benih daripada siapa dah. Hak ni tengok bini dia dah, tak tahu dalam perut ni hak dia ke hak siapa. Punuh habis. Bercerai bini, balah. Anak pula kalau dilahirkan dalam keadaan tak ada apa-apa, malu, aib, habis. Orang kapur pun tupai malu juga, bukan setakat mopok, bukan setakat dia beradik. Jadi itu mudarat dia tu sangat besar. Begitu juga arak. Mabuk dah, langgar orang tu, langgar orang ni, tak boleh mikir, kadang-kadang menjatuhkan maruah dia, jalan dalam keadaan tidak berpakaian. Tu akibat daripada minum arak. Jadi dosa besar ni, akibat buruk dia tu besar, melibatkan banyak perkara. Setengah orang kata semua dosa ni tak ada besar, tak ada kecil. Moga engkar kepada Allah Ta'ala, tidak taat pada Allah Ta'ala. Tu kita tak boleh nak kata secara mutlak lagu tu. Maknanya dosa-dosa ni memanglah, tak kira dosa besar, dosa kecil, semua tu kesalahan terhadap Allah Ta'ala, kesalahan terhadap Allah SWT dah. Tapi
kalau kita tengok dari sudut nas, benda dari sudut ayat Quran, hadis Nabi, kalau benda tu jelas dilarang oleh Nabi, oleh Allah Taala, lepas tu ada ancaman neraka, tu kita kena kata dosa besar. Begitu juga satu perkara lagi, gesaan supaya segera bertaubat. Supaya segera bertaubat tu, ataupun cara nak bertaubat tu agak payah, kena ada kafarah. Macam kita tahu hukum bunuh. Hukum bunuh tu, orang yang membunuh disebutkan dalam Al-Quran, dia bunuh walaupun dengan tidak sengaja, tersalah, dia kena bebaskan seorang hamba yang beriman, kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau ada perintah supaya bertaubat dan dia kena bayar kafarah, maka itu dikira sebagai dosa besar, tak boleh main-main. Dan ada juga disebutkan berkenaan dengan dosa-dosa kecil ni. Dosa-dosa kecil ni dia boleh terampung sama ada dengan kita bertaubat ataupun dengan kita menjauhi dosa-dosa besar, akan terampun juga. Terampun dengan buat amal-amal kebaikan, macam kita berwuduk, gugur dosa-dosa kita. Sebab itulah ulama kata dosa-dosa kecil dia terampun dengan amalan-amalan kebaikan, dan juga dengan sebab kita menjauhi dosa-dosa besar. Tapi dosa-dosa besar ni tidak kena bertaubat. Maknanya memang ada asas di sisi alim ulama tentang adanya pembahagian dosa besar dan dosa kecil. Cuma kita kena ingatlah, ada pembahagian dosa besar, dosa kecil ni bukan kata hal ni tak apa, dosa kecil boleh buat, hal ni dosa besar kita tak boleh buat. Tak. Pembahagian tu dari sudut tadilah, macam mana nak nilai orang tu, nak jatuh hukum. Sebab kita ambil contoh berkenaan dengan fasik ni, kalau orang tu buat dosa besar, dia dikira sebagai fasik, mana keluar daripada taat pada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu buat dosa kecil sekali, kita tak boleh kata dia fasik lagi. Maknanya kita nak panggil dia sebagai saksi di mahkamah. Dia curi, dia merokok, tak boleh tu letak dia jadi saksi. Sebab apa? Sebab tak boleh percayalah. Kalau dia berani mengopok, berani curi, macam mana dia nak bercakap benar di hadapan hakim? Nak menjadi saksi, nak membuktikan bahawa orang ni betul dalam pertuduhan dia, ataupun orang ni salah dalam pertuduhan dia. Jadi itu asas dia. Kalau orang tu buat dosa besar, saksi dia di mahkamah tak laku. Tapi kalau dia buat dosa-dosa kecil sekali, tak apa, boleh kita panggil dia mahkamah. Sebab apa? Sebab tak ada manusia yang sunyi daripada dosa-dosa kecil. Ada belaka, cuma banyak sikit tu je, berterusan ataupun tidak. Maka sebab itulah satu lagi perkara yang disebutkan oleh ulama, la saghair ma'al israr. La saghair ma'al israr, tidak dikira sebagai dosa-dosa kecil lagi kalau dibuat secara berterusan. Maknanya orang ni hari-hari dia buat dosa kecil, dosa kecil hari-hari buat, tidak bertaubat, tidak buat benda-benda kebaikan, maka pada ketika tu dia sudah jadi fasik dah, gelak hati. Sebab apa? Sebab berkali-kali buat dosa kecil, tidak bertaubat, maka dia kira sebagai fasik. Supaya hari-hari langgar perintah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab hati sudah rasa tak apalah. Tapi kalau dia hari-hari buat, hari-hari bertaubat, maka sifat fasik tu kira-kiranya terangkat daripada diri dia lah. Sebab itulah kita kena istighfar macam, bertaubat semacam, untuk elok daripada kita ni jadi orang fasik. Jadi dari segi kaedahnya, buat dosa besar tetap sebagai beriman, tetapi orang beriman fasik. Buat dosa besar tidak menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam, tetapi dia dikira sebagai mukmin fasik. Tapi kalau dia buat dosa-dosa kecil, sekali tidak jadi fasik. Tapi kalau dia berkali-kali berterusan,
maka dia dikira sebagai fasik juga. Dikira sebagai fasik juga, mana tak laku persaksian di mahkamah. Kalau dia jadi terimam pun tak boleh pahala orang. Kalau kita tahu dia ni ahli fasik, dia jadi terimam, dia ni macam-macam lah, maknanya ada buat dosa-dosa kecil tapi dia tidak bertaubat, buat semacam semaya kita belakang dia tu sah tapi tak boleh pahala. Tapi jangan duk itar lah, duk itar orang terimam ni dah. Terimam ni fasik ni sebab dia tak tinggal ni dah. Jadi kita pula dah, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, kita pula jadi pengintip. Kita tu hak fasik. Sebab itulah dalam bab ni benda-benda lagu ni kita benda sarair, benda rahsia orang. Jangan kita itar, jangan kita bokeh tubik, jangan pergi kendak. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian kalau orang ni fasik dah, dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah SWT, dia dikira sebagai fasik. Kedudukan dia di akhirat ni lagu mana? Maka orang ni dia berada di bawah masyiatullah. Di bawah masyiatullah ni maknanya kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, boleh Allah Ta'ala ampunkan. Kalau dia ni mendapat syafaat daripada Nabi, mungkin dia diampunkan oleh Allah SWT. Ataupun dia mendapat syafaat daripada ahli keluarga dia ke dah, ataupun dia ni masa dia hidup tu, masa lepas daripada dia mati, anak-anak dia doa keampunan untuk dia. Jadi benda tu berguna untuk dia. Sebab itulah penting untuk orang mati ni kita kena minta doa untuk dia, doa keampunan, doa rahmat. Itu sebenarnya lebih diperlukan berbanding dengan kita hadiah pahala. Hak jelas dalam Quran, dalam hadis Nabi, kita mendoakan untuk mayat. Doakan untuk mayat, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doa untuk dia. Berbanding dengan kita kata, ya Allah jadikanlah pahala aku baca ni untuk dia. Sebab tu tak ada, tidak disebutkan dalam ayat. Cuma orang lain katalah ada, kita nak kira pahala pada orang mati ni. Sebab apa? Sebab berguna juga. Doa berguna untuk orang beriman, untuk orang mati. Kita nak hadiah pahala Quran ke lagu mana, boleh ke tidak? Tu dalam khilaf, dalam khilaf ulama. Tetapi hak tak ada khilafnya, sepakat kata doa orang hidup untuk orang mati ni memang berguna. Memang berguna. Dari segi kita minta dengan Allah untuk dia, kita minta dengan Allah, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Itu terada, itu yang diajar kepada kita dalam Quran. Jadi orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan dia tidak sempat bertaubat, maka dia ni terletak di bawah kehendak Allah, masyiatullah, atas Allah Ta'ala. Atas Allah Ta'ala ni ada tafsir dia pula ulama. Atas Allah Ta'ala ni kita sebut yang pertama tadi, Allah Ta'ala dengan rahmat dia akan ampunkan dia. Satu pihak pula kata dengan kehendak Allah Ta'ala ni, yang ni dia ni akan masuk dalam neraka dulu, diazab, dicuci. Kemudian lepas pada itulah dia dikeluarkan, celup dalam ma'ul hayah, celup dalam air kehidupan. Hak muka kita legah hangus ke apa semua tadi, celup dalam air kehidupan ni, maka tumbuhlah molek, barulah boleh masuk syurga. Jadi ramai ulama kata masyiatullah ni dengan makna yang pertama tadilah. Yang ni kalau dia tak sempat bertaubat, dia terletak di bawah kehendak Allah SWT, dia tetap orang beriman, tentang kedudukan dia tu terserah kepada Allah Ta'ala, dan diharapkan dengan rahmat Allah Ta'ala dia diampunkan oleh Allah SWT. Jadi kita ni kalau ahli maksiat tu mati dah, kita nak kira lagu mana? Kita serahlah pada Allah Ta'ala urusan dia tu. Cuma kita ni doa untuk dia, doa untuk dia.
Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan kita semua. Allah SWT rahmati dia. Jadi orang mukmin, orang Islam yang melakukan dosa besar, selama mana dia tidak menganggap halal maksiat tadi, maka dia dikira orang mukmin. Jadi dia ada syarat juga. Syarat macam mana kita sebut tadi? Syarat macam mana? Asasnya orang beriman dia buat dosa besar tetap beriman. Jadi ini bab akidah ni kita bincang. Dari segi kafir ke tidak, tu kita bincang. Dari segi dia ni tak takut Tuhan ke, tak warak ke, dia ni gapo tak berjuru ke, tu suku. Tu kita tak bincang tu. Kalau bab akidah ni nak nentu kafir ke tidak, tu kita duduk lagu tu. Kafir ke tidak. Soal dia ni takkanlah dia tu tak jadi kafir. Dia ni tak takut Tuhan ke buat maksiat. Kita tak bincang tu dalam bab akidah. Kita bicara bahagian dua ni je. Faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara kamu ni mukmin, kafir. Kita nak tentu ni dulu. Ni daerah Islam, ni daerah kafir. Jadi kalau dia buat dosa besar tetap dalam daerah Islam. Cuma ni selama mana dia tidak menganggap ianya halal. Kalau dia kata curi halal, merompok halal, arak halal, berzina halal, pada ketika tu dia jadi kafir. Sebab apa? Sebab menetapkan hukum syarak bahawa benda ni halal, benda ni haram, ini adalah milik mutlak Allah Ta'ala. Itu kaedah dia. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada ketetapan, tidak ada hukum melainkan Allah. Jadi kalau dia kata ni Allah Ta'ala halalkan, dia kata haram. Ni Allah Ta'ala haramkan, dia kata halal. Mana dia telah mengambil hak mutlak Allah Ta'ala. Ataupun dia ni dikira sebagai orang yang engkar. Tuhan kata haram, dia kata halal. Tak dosa curi, tak dosa zina, tak dosa minum arak. Tu betul engkar. Sedangkan jelas dalam hadis Nabi Nabi kata ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Tiba-tiba kita kata tak apa. Tu orang yang engkar, orang yang lawan, menentang, juhud dia panggil, dikira sebagai kafir. Kafir. Walaupun dia tak minum arak, walaupun dia tidak berzina, tetapi kalau dia kata zina tu halal, kalau dia kata haram nikah, kafir dia. Sebab dia menceroboh hak Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam bab akidah ni dia ada satu bahagian bab tauhid fi tahlil wa tahrim, mengesakan Allah Ta'ala dalam bab halal dan haram satu benda, ataupun dia panggil at-tauhid fi tasyri', milik mutlak Allah Ta'ala sahaja dalam menetapkan hukum. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala kata Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakanlah apa yang Allah SWT turunkan kepada kamu sebagai nikmat rezeki. Allah Ta'ala berikan kepada kamu ni, boleh makan binatang-binatang ternakan, unta, kambing, biri-biri, lembu, apa semua ni. Lalu di antara kamu ni menjadikan dia ni haram, hak ni haram, hak ni halal, hak ni haram kepada lelaki, hak ni haram kepada perempuan, hak ni halal kepada orang ni, hak ni haram kepada orang itu. Jadi Allah Ta'ala kata Qul Allahu azina lakum, katakanlah apakah Allah Ta'ala telah memberi keizinan kepada kamu? Maknanya tak boleh sama sekali lah kita nak menetapkan ni halal ni haram dalam keadaan benda tu telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala ataupun benda tu telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu panggil bab tahlil wa tahrim. Itu milik mutlak Allah Ta'ala. Cuma kalau ulama kita fuqaha kata benda ni halal, benda ni haram ni, itu sama ada mereka tegaskan balik apa yang Allah SWT kata, ataupun
Dalam keadaan satu benda tu tidak jelas, maka berdasarkan kepada ijtihad, maka ulama kata halal. Kata halal. Nombor 68 ada. Orang yang menghalalkan maksiat dihukum kafir meskipun dia tidak melakukannya kerana mengingkari perkara yang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia sama ada tidak beriktikad bahawa Allah mengharamkannya atau dia beriktikad bahawa Allah tidak mengharamkannya. Jadi sebab dia kafir itu sebab dia tidak iktikad. Jadi kita ni kena iktikad apa-apa yang Allah Ta'ala halalkan sebagai halal. Kita kena etikad apa-apa yang Allah Ta'ala haramkan tu sebagai haram. Kita kena etikad lah gitu. Barulah kita jadi orang mukmin. Barulah kalau kita tinggal benda haram ni, baru kita boleh pahala. Orang panggil kena niat juga. Kena niat juga. Benda ni haram. Jadi aku niat tak akan buat. Lepas tu kena niat berapa? Sekali seumur hidup tak apa dah. Mana kita kena tahu. Masa kita tahu benda ni haram, kita kena etikad lalu haram. Haram. Cuma tidak perlulah hari-hari niat tu. Jadi syarat dia kena tahu benda tu haram, dia kena etikad. Jadi etikad kita tu kena tepat mengikut Allah Ta'ala. Jadi hal dia kata tadi, selama mana dia tidak menganggap ianya halal, maknanya kalau benda tu haram tiba-tiba dia menghalalkan, maka jelas sekali dia telah engkar lah. Dia telah engkar. Dia telah engkar apa yang Allah SWT telah tetapkan. Jadi dalam istilah dia, orang mukmin lagu ni dikira sebagai ahlul qiblah. Orang beriman hak menghadap ke Baitullah dikira ahlul qiblah. Dia kalau buat dosa besar tetap dikira sebagai orang mukmin juga. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Siapa-siapa ia semaya dengan cara semaya kita dan dia menghadap kiblat kita dan dia makan sembelihan kita, maka itulah muslim yang baginya itu ada jaminan Allah dan Rasul. Yang ni kita tidak boleh menumpahkan darah dia. Kita tak boleh bunuh dia. Jadi Nabi kata siapa semaya dengan cara semaya kita. Jadi sebab itulah ahli sunnah ni dia tidak ada perbezaan yang ketara dalam bab semaya. Kalau dia nak letak tangan dia pusat, bawah pusat, atas sikit, dah ada dada ni, tu tak ada masalah. Sebab cara semaya tu tak sama. Begitu juga kalau dia semaya menghadap ke kiblat Baitullah. Jadi Allah Ta'ala telah waktu tetapkan dah kita umat Muhammad ni menghadap ke Baitullah. Dan kiblat tu tidak akan diubah sampai bila-bila. Orang Yahudi dia menghadap ke ke barat. Menghadap ke barat. Orang Nasrani dia menghadap ke arah timur. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'. Allah Ta'ala kata kamu tidak akan ikut kiblat mereka. Jadi kamu menghadap ke Baitullah, kiblat yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblat ba'. Ahli kitab ni sama-sama mereka tidak akan ikut kiblat puak satu lagi. Maknanya orang Yahudi tidak akan ikut kiblat kamu, tidak akan ikut kiblat Nasrani. Orang Nasrani tidak akan ikut kiblat kamu dan dia tidak akan ikut kiblat orang Yahudi. Jadi orang-orang Nasrani dah dia menghadap tepat nak kelahiran Nabi Isa, ataupun dia menghadap salib dalam ibadat dia. Jadi kita ni orang Islam dikira sebagai Islam lagi alul qiblah kalau dia menghadap ke Baitullah. Tapi kalau dia menghadap ke Kufah, ke kubur Sayyidina Husain, kita nak kata Islam macam mana? Sebab orang Syiah kan, orang Syiah bagi dia kalau boleh kamu semaya ni biar ngadap dua-dua, kubur Husain sekali dengan kubur
sekali dengan Baitullah. Dah. Jadi dia diangkat juga sebagai apa? Kiblat. Dia tawaf di kubur-kubur. Orang berlui juga lagu tu juga, dia tawaf di kubur-kubur. Sebab ibadat tawaf ni dah satu-satunya tempat yang boleh kita tawaf Baitullah, Kaabah. Hatta Kaabah tak ada pun kita kena tawaf situ juga. Tidak kata enjak tempat lain lah. Baitullah tak ada ni. Dak. Runtuh Baitullah tetap kena tawaf situ juga. Semaya mana-mana tempat kena menghadap ke Baitullah. Di Baitullah sajalah boleh tawaf. Lain tempat tak boleh tawaf. Tapi kita tengok orang-orang tertentu ni, dah dia pusing ni. Kalau orang berlui, orang Surabaya di India tu, dia tawaf kubur apa? Ahmad Ridha Khan. Tu wali besar dia tawaf. Supaya tawaf Kaabah. Ada kalau kita cari tengok dalam video dia tu ada. Jadi ahlul kiblat ni dia kena orang benar-benar menghadap kiblat, itu sebagai simbol lah. Dia orang beriman, dia semaya cara Nabi, dia ikut kiblat, ikut Nabi sebagai membezakan dia dengan ahli kitab. Kemudian ciri-ciri ahli sunnah. Wal masu 'ala al-khuffain sunnah, wat tarawih fil layali syahri Ramadan sunnah, was salatu khalfa kulli birrin wa fajirin jaizah. Menyapu khuf adalah sunnah. Mana ciri ahli sunnah ni, dia kena sapu khuf. Maknanya dia berwudu, dia berwudu sempurna molek sampai basuh kaki kanan, kaki kiri. Maka dia boleh untuk tutup pakai stocking kulit lah. Mazhab Syafi'i kata stocking kulit. Stocking kulit ataupun dia pakai kasut. Jadi lepas pada tu, bila dia batal wuduk, memadai kepada dia tu sapu je. Basuh air lebih kurang, tak payah pecah kasut dia, pakai sapu atas tu. Macam kita kata askar lah, askar. Dia duduk dalam hutan. Tak. Kalau dia semaya tu, dia boleh sujud tu dengan lipat. Lipat jari dia ni, kira-kira kasut dia tu bolehlah tak pecah. Moga sekat betih juga. Tak, kat kepala lutut kasut dia tinggi. Jadi sebagai ahli sunnah ni dia yakin bahawa boleh sapu khuf. Ciri dia. Maknanya kita kalau nak kenal dia ahli sunnah tu, kita tanya dia sapu khuf ke mana? Boleh. Dia kata, kalau dia kata boleh, ahli sunnah. Kalau dia kata tak boleh sapu atas khuf, tu Syiah. Sebab apa? Syiah ni dia tak pakai sapu atas khuf, dia pakai sapu kaki. Mana berwuduk mengikut Syiah ni, dia tak basuh kaki. Kalau kita tengok orang dia ambil mayat pelik dah. Dia kalau buat siku tangan ni dah, dia basuh ni. Dia basuh lagu ni. Siku ke bawah. Dia bukan basuh begini. So satu lagi, bila dia sapu kepala tu, kaki dah dia tak basuh, dia ambil air, dia gosok kaki. Tu orang Syiah. Jadi bila dia sapu sahaja atas kaki, maka dia tidak terima dah sapu atas khuf. Tu orang Syiah. Jadi Imam Abu Hanifah sebut di sini ciri ahli sunnah, dia menerima boleh sapu atas khuf. Lepas tu kalau orang tu tak sapu khuf, basuh kaki macam, tidak ahli sunnah ke? Tidak. Maknanya ada pilihan lah kita ni, sama ada kita nak pakai khuf ataupun tak si. Jadi kalau kita nak pakai khuf, ada hukum dia. Yang ni batal wuduk, tak perlu pecah kasut, pakai sapu je. Ciri yang kedua, semaya tarawih pada malam-malam Ramadan. Ini ciri ahli sunnah juga. Tapi orang Syiah kata semaya tarawih ni bid'ah yang direkod oleh Sayyidina Umar. Jadi itu keliru. Semaya tarawih ni adalah sunnah yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW
Zaman dia lagi. Cuma Nabi hanya buat beberapa malam saja. Sebab apa? Sebab takut difardukan. Jadi ciri ahli sunnah menerima semaya tarawih sebagai sunnah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Taala, maka Allah Taala hapuskan dosa dia. Itu ciri ahli sunnah semaya tarawih. Jadi tidak bid'ah Sayyidina Umar. Orang atas pahal dia kata zaman Nabi tak ada mai tarawih. Mai tarawih ni Sayyidina Umar reka. Tu dia tak belajar hadis Bukhari, tak belajar hadis Muslim, tak belajar hadis yang ditulis oleh ulama, yang disusun oleh ulama, kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama. Mereka menyatakan bahawa mari riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi semaya tarawih, cuma tak buh nama tarawih lah, semaya pada malam-malam Ramadan beberapa malam saja, kemudian Nabi tak semaya. Dan kita tahu sebab Nabi tak semaya, iaitu Nabi kata aku takut difardukan ke atas kamu, jadi susahlah kamu. Jadi bila sekarang ni Nabi sudah wafat, Sayyidina Umar dia pergi duduk balik pakak-pakak semaya setepak di bawah seorang imam. Jadi walaupun dia kata nikmatul bid'ah hazihi, walaupun dia kata sebaik-baik bid'ah tu hak ni, itu orang panggil bid'ah dari sudut lughawi, sudut bahasa je, ataupun sebagai merendah diri. Nak kata aku buat ni sebagai sunnah ni, maknanya aku tawaduk, tak sah. Jadi hak ni sunnah Nabi juga. Mana Sayyidina Umar tidak kata reka cipta bid'ah semaya tarawih, tidak. Dia menghidupkan balik hak Nabi tinggal. Sebab hak Nabi tinggal ni Nabi tak buat zaman dia. Kalau kita tahu sebab Nabi tak buat satu benda dan kita tahu sebab dia, dan sebab tu sudah tidak ada lagi zaman ni, maka kita molek buat, tidak dikira bid'ah. Macam semaya tarawih tadilah, Nabi tak semaya lepas daripada 2-3 malam, dan diketahui dalam hadis Nabi kata aku takut bimbang pada umat aku ni jadi fardu. Jadi sekarang ni lepas Nabi wafat ni dah tak ada orang boleh memfardukan semaya tarawih. Jadi buat semula hak Nabi tinggal tu dikira tak apa. Macam kita kata sambut hari jadi, dah Nabi tak aja sambut hari jadi. Lepas tu sebab kepada nak sambut tu ada, yang ni bersyukur kepada Allah Ta'ala sebab kita ni jadi ada. Tapi dalam umur yang panjang lagu tu 63 tahun dah, begitu juga sahabat-sahabat tak ada seorang pun yang sambut hari jadi, maka sambut hari jadi ni satu benda yang tidak sunnah. Dia jatuhlah ke bid'ah juga. Sebab susah tu kalau kira. Kalau kita sambut hari jadi anak kita hak sulung dah, jadi kita kena sambut semacam nak tahu. Kalau orang tu 10 orang anak dah, lepas tu kadang-kadang kita buat hari jadi anak kita tu, kita panggil anak orang tu, anak orang ni dah, hadiah buat jamu ke apa dah. Pas budak ni kelik, dia kata ayah sekali pun tak ada yang sambut hari jadi kita, kena sambut. Susah pula. Kena bawa pergi KFC lah, pergi situ sini lah. Jadi pening kepala belaka, kena sambut hari jadi belaka. Jadi susah. Sebab itulah tidak ada satu sunnah kita mesti bersyukur kelahiran kita ni dengan buat sambutan hari jadi. Tak ada. Tak ada. Jadi hak kita tak payah sambut jadi hari jadi, kena jadi. Kena jadi orang. Kena jadi orang itulah ikut apa? Ikut agama Allah Taala, barulah jadi mukmin. Yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Taala. Itu cara kita bersyukur dengan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Tak perlu kita buat satu cara tertentu. Kemudian satu masalah lagi, harus semaya di belakang setiap imam, mukmin yang baik ataupun fasik. Boleh sah semaya. Tak boleh kata ya tu tak boleh kita semaya belakang dia, bak fasik, tak boleh. Jadi tetap kita kena semaya di belakang orang, sama ada dia ahli maksiat atau tak maksiat, tetap kena semaya. Tapi kalau dia baca Fatihah tak betul, tu kita kena royak ke dia lah, tak boleh demo baca
dia main alham tu tak boleh. Tak boleh waktu email dia tu. Sebab dia tak sering ngaji, salah Fatihah. Jadi kalau dia buat dosa besar, harus kita semaya belakang dia. Jadi sebab nak jaga perpaduan. Cuma dari segi nak dapat pahala tak dapat pahala tu suku. Tapi kalau kita duk jaga dia pasik dah, tak semaya belakang dia, tak boleh pahala, susah pula. Balas pula tambah-tambah email ni email ratib. Email ratib ni mana email yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kalau kita ni maik majlis. Dah. Kalau buat lagu ni balaslah orang kampung semua. Satu puak ikut email ni, satu puak tak si. Balas. Jadi sebab itulah kaedah dalam ahli sunnah ni, selagi dia akidah ahli sunnah wal jamaah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dah, maka kita kena semaya belakang dia. Tak boleh tak semaya jemaah belakang dia. Tak boleh lagu tu. Kemudian bab berikut ni, hal ni bagi kita sebut dah tadi, bab murji'ah. Muka surat 29 tu bab murji'ah. Kita sambung pada kuliah akan datang. Setakat tu saja. Apa yang baik daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.